Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pertama saya hari ini 5 sampai 7 dan insya-Allah satu lagi sesi pada jam 8 sehingga 9 ya untuk analisa pasaran. Jadi topik kita pada hari ini adalah dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran. Kita akan rangkumkan apa yang kita dah bincangkan sejak dari Jumaat lepas, bagaimana melihat kepada korelasi. Bukan hanya kepada sifat di antara instrumen, kita juga akan lihat kepada bagaimana memahami pergerakan dekat chart dan untuk memahami apa yang kita nampak dan apa peluang dagangan yang wujud daripada pergerakan dalam satu-satu struktur instrumen-instrumen yang ada dalam pasaran. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pabanan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Waalaikumsalam Rosdi, Pian, Rashidi dan rakan-rakan yang lain. Ya. Okey. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih daripada 20 tahun. Okey, kita akan lihat analisa pasaran secara ringkas sebabnya kita akan lihat lebih banyak kepada dinamik pasaran hari ini, macam mana nak faham struktur dan kepada fractal dan penggunaan elliott wave untuk mapping. Ya. Jadi hari ini, Khamis, kita ada ECB sebentar lagi. ECB pada jam mana saya punya ni kejap ya. Okey, ECB pada jam 7 lebih nanti ya, 7 lebih, 7.45 kita ada ECB, kita ada Bank of Canada semalam mengumumkan penamatan pembelian aset dia, emergency punya polisi lah akibat daripada kejatuhan COVID-19. Nothing surprising, but cuma bahasa yang digunakan pakai oleh Bank of Canada agak lebih lebih positif lah ya. Dan kita nampak pergerakan dekat Canada dollar lebih besar semalam ya. But nothing much, kita tak nampak rally dia berterusan sekarang sebabnya pada malam nanti kita akan ada data advance GDP untuk US dan tengah malam nanti kita akan ada Apple punya laporan perolehan untuk kuartal keempat Apple sebab Apple punya year end dia adalah pada September. So interesting di mana kita ada bank-bank utama ni dah mula tarik handbrake Israel budget betul. Ada. Kita ada bank-bank utama ni dah mula tarik handbrake. Ini maksud saya, kita lihat dekat chart dan apa yang saya sedang ceritakan ni adalah benda ni ya. Okey. Ini yang sedang kita lihat sekarang ya. Kita ada kejatuhan pasaran semasa COVID-19 punya kejatuhan. Okey. Kejatuhan pasaran, kita ada COVID-19 punya pandemik dan kita ada central bank mula cuba untuk tingkatkan, cuba untuk pusing balik sentimen pasaran, cuba untuk bantu ekonomi dengan melaksanakan antaranya dua benda yang utama, menurunkan kadar faedah dan yang kedua adalah meningkatkan kecairan pasaran menerusi asset purchase program dia. The thing is, semasa ya, dan pada waktu ini kita ada dua benda. Kita ada central bank dan juga government. Kalau macam kat Malaysia kita ada bantuan rakyat dan sebagainya. Kita ada dekat US stimulus packages yang dijalankan untuk merangsang balik ekonomi. Okey. Dan bukan hanya dekat US, dekat Euro, dekat UK dan seluruh dunia lah. Central bank dan juga kerajaan
cuba untuk mengembalikan keyakinan pelabur, keyakinan pasaran, dan kita ada lonjakan sejak dari Mac ni dekat pasaran. Okey. Now, apa yang kita dah ada? Kita ada some central bank, contohnya RBA, RBNZ, pengeluar komoditi, Bank of Canada, mula tarik handbrake dan dijangka akan mula menaikkan kadar faedah. Maksudnya, central bank is out of this equation untuk kenaikan pasaran ni. Boleh tak Tian? Faham tak benda tu? Central bank dah keluar daripada benda ni. Bukan bermakna dia menaikkan kadar faedah, cumanya dia orang dah keluar daripada emergency punya polisi yang dibuat asset purchase program dia. Kita ada Fed dijangka akan mula tarik handbrake dan mengumumkan polisi berkenaan pada tapering, mengurangkan pembelian aset dia pada mesyuarat minggu depan. Okey, pada mesyuarat minggu depan. Itu adalah apa yang dijangka pada minggu depan. Now, untuk hari ini, kita ada US Advanced GDP untuk kuartal ketiga. Untuk kuartal ketiga. Okey. Untuk kuartal ketiga ni, pasaran menjangkakan bacaan yang lebih perlahan. Pasaran menjangkakan bacaan yang lebih perlahan. Pada masa yang sama, we do have inflation yang lebih tinggi. Dan antara sebabnya, kenapa central bank tarik handbrake dia adalah disebabkan oleh inflasi. Itu sebab dia tak nak market terlalu panas. Kita dah ada basic dia. Kalau kita lihat kepada pasaran saham, ekonomi ni dah balik dan lebih lagi berbanding dengan pre-COVID-19. Okey, dah habis. Cerita tu dah habis. Cerita COVID-19 punya kejatuhan tu, ini dah break out. Nampak daripada sudut pergerakan indeks. Kita ada few US indices. Kita ada untuk Dow Jones juga melakukan pergerakan yang serupa, di mana kejatuhan pre-COVID-19 tu dah break. Dah recover. Okey, hai Santi. Kenapa 5 saya kat situ? Kenapa benda tu kat situ? Tak tahu kenapa dia pergi ke bawah. Kenapa ni kat sini? Sepatutnya dia kejap. Dia boleh macam tu. Kejap tak tahu dia kenapa dia jadi terbalik. Tak kisah. Okey. Basic apa yang saya cuba sampaikan kepada anda adalah kejatuhan ekonomi pre-COVID-19 tu dah break. Chart ini sama. Even kalau kita ambil kepada penggunaan yang ni, movement dia sama. Nampak tak? Break dia sama. Kita ada yang lebih ni adalah kepada Nasdaq yang break lebih awal, sektor teknologi yang break lebih awal. Basic dia all this kejatuhan dah recover. Itu dah out of the question. The thing is, apa yang kita ada sekarang ni, ingat ada dua pihak kat situ. Kita ada central bank yang tarik handbrake sebabnya dia tak nak ekonomi terlalu panas. Okey. Ini kita masuk bab sosial pula, bab politik. Apa yang berlaku semasa COVID-19 ni terjadi? Kita tak payah pergi jauh lah dekat Malaysia sendiri. Orang salahkan politician, kita cari scapegoat untuk kita lepaskan apa yang terbuku. Itu sifat manusia lah. Kita tak pernah salah kita. Salah politician, salah pilihan raya, salah orang lain. Yang keluar tu kita juga pergi rapat-rapat dengan orang kan. Jumlah kes naik. So, kita ada dekat US perubahan kerajaan
kita ada kat Malaysia sendiri ya. Kita ada central bank tadi yang dah out of the question, tapi pada masa yang sama kita ada government di sini untuk US tadi ya. Untuk US kita ada kerajaan dia sedang cuba untuk meluluskan satu peruntukan, ada dua, satu adalah infrastruktur bernilai di antara 1.9 sehingga 3.2 trilion dolar. Yang kedua adalah kepada peruntukan jangka panjang yang merupakan terbesar dalam sejarah US yang masih lagi menyokong semua salah Trump, yang masih lagi menyokong ekonomi. Tapi ingat, apa juga yang akan dijalankan kerajaan, simple lah saya bagi. Simple. Anda pergi ke kaunter kerajaan, anda datang pada jam 8, anda rasa anda dapat tak jumpa orang tu pada jam 8? Pian, Santi, Kimi, Rashidi, faham tak? So, the liquidity daripada perbelanjaan kerajaan tadi, it won't flow sepantas apa yang dilakukan oleh central bank. Faham tak? Kunci kepada sentimen adalah kecairan. Orang beli, ada seller. Orang sell, ada buyer. Itu kunci dia. Cepat Sufi ya. EDP Sufi. Faham? Kurang-kurang lepas lunch. Teruk betul tu Zim. Tapi faham itu. Saya bukan cerita pasal politik ya. Saya bercerita pasal saya bagi contoh untuk apa yang kita sedang lihat sekarang. Okey. So liquidity daripada kerajaan tadi, duit daripada sekiranya US punya budget ni, extra expenditure, all these stimulus packages comes in, it won't come in macam yang central bank buat. Central bank, the moment dia mesyuarat, ini terus naik. Tapi whatever government buat, it won't flow sama seperti central bank punya flow. Saya harap anda faham yang tu. I'm not talking about politik. Jangan kata Zul sokong parti ni, saya tak minat. Saya ikut tapi saya tak minat. Boleh? Let me get that out of the way. I'm not talking about politik. Saya tak minat, bukannya tak peduli, cumanya saya tak minat nak sokong mana-mana. Mana yang nampak betul kepada saya sokong. Itu saja. Okey. Jadi my point here is, apa jadi kat liquidity kat sini? Bila central bank tarik handbrake. 5-0. Saya 4-5-0 je. Lain tak? Liquidity akan menurun. Kita ada Bank of Canada tarik handbrake. Kita ada RBA dah tarik handbrake. Kita ada RBNZ tarik handbrake. Kita ada ECB hari ni kita tunggu. Kita ada Bank of England mula turunkan dan dikatakan mula membincangkan mengenai meningkatkan kadar faedah dia. So liquidity kat sini akan menurun. Tapi adakah hilang liquidity? Liquidity tak hilang. Sebab dekat kerajaan ni masih lagi berbelanja. But sekarang ni daripada sudut fundamental dan daripada sudut sentimen, all this move yang disokong oleh dua pihak, separuh dia dah hilang. Faham tak? Kalau kita faham daripada sudut Elliott wave mapping, separuh daripada pergerakan ni hilang, anda akan lihat wave apa? Azim? Anda akan lihat wave apa? Kalau yang ini separuh dia hilang, kita jangkakan separuh. Faham? Itulah yang kita sedang mapkan sekarang, iaitu kita sedang menjangkakan wave 2. Nampak? Wave 2. Separuh. Separuh. Faham?
There will be a correction untuk ini. Adakah dia akan berlaku malam ni? Tak. I don't foresee dia berlaku pada malam ini. Fed punya tapering memang dah di price in. Cumanya market nak tengok whether dia akan on jadual dia, iaitu pada pertengahan tahun depan kita akan ada tapering asset purchase program tu tamat. Bukan kata Fed terus tak beli. Fed masih membeli dan ini masih menyokong kepada this move. Ini masih menyokong kepada the last ditch untuk ke atas. Bukan tak ada liquidity. This liquidity masih ada. Kerajaan berbelanja masih menyokong. But there will be a correction. Expect market yang lebih macam ini di sini. Belum start, Santi. But we are expecting lower liquidity sampailah any trigger, any news, anything. COVID-19 ke, politik ke, perang ke, apa ke, yang akan menyebabkan wave 2 ni berlaku nanti. Faham? Itu yang kita mapkan, Boleh? Dan itu yang sedang dilihat dekat chart sekarang. Okey, itu intro saya dulu. Kita baru intro ni. Kita baru saja intro. Sekarang ni anda dah nampak apa wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, psikologi pasaran. Dan we are looking at it nicely dekat chart sekarang ni. We are looking at it nicely. Momentum lebih rendah, wave 5. Kita ada central bank tarik handbrake. Separuh daripada liquidity dah mula menurun. Yang central bank buat, Fed buat. Dan itu menyebabkan momentum lebih rendah. Belum lagi. Masih ke atas. Masih ke atas. But bukan kata dia tarik handbrake terus. Kita ada Fed yang kata sampai tahun depan barulah program dia habis. Dia kurangkan daripada 120 bilion. Ini semua 120 bilion injection sebulan sekurang-kurangnya. Dan bahasa dia mula bertukar dekat sini bila dia kata dia akan mula kurangkan sebanyak 15 bilion sebulan. Mulai dia akan umumkan pada mesyuarat akan datang. Dan market menjangkakan mesyuarat pada minggu depan. It fits nicely with wave 1 untuk wave 2 ni berlaku. Tapi adakah Fed dah terus tarik handbrake? Tak. Fed kurangkan dan akan beransur-ansur. Jadi expect masa ini kita akan nampak market yang macam tu. Boleh? Nampak tak? All this fit nicely. Apa yang sedang kita tengok dekat chart. Gula-gula dia bagi sikit, Sufi. Dia tak bagi banyak, dia bagi sikit. Dulu dia bagi banyak. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Kau ambil lah gula-gula tu. Samalah. Okey, jadi itu adalah apa yang kita sedang. Tapi adakah habis? Saya tak nampak. Belum lagi. Struktur belum lagi. Kita masih ada pergerakan semasa ni ke atas. We do see untuk wave 1 punya extension. Inilah wave 1 punya extension dekat intermediate. But I'm expecting satu yang lebih bercelaru. Liquidity mula turun. Bukan tak ada liquidity, tapi liquidity menurun. Dan itu boleh menyokong kepada apa yang kita jangkakan untuk US dollar. Liquidity mula dikurangkan dan ini masih akan ke bawah. Boleh? Tapi pergerakan yang menurun untuk US dollar tu sama seperti yang kita nampak dekat indeks yang lebih berkecamuk. Nampak? Pergerakan mengukuh dekat US dollar ni. Ini adalah pergerakan mengukuh. Ini euro US dollar di belakang. Tetapi dia lebih macam ni. Okey? Yang sama juga
kita jangkakan untuk USD JPY yang sama juga, di mana ini adalah basically kekuatan US dollar, but dia lebih berkecamuk. Lebih tak menentulah kita dalam 45-45. Everything. Kalau anda faham personality satu-satu wave 1 apa, wave 2 apa, wave 3 apa, wave 4 apa, wave 5 apa, kita akan revise balik selepas ni. We are expecting wave 5 di sini. Kita sedang menjangka wave 5 di mana pergerakan yang lebih tidak menentu. Yes. Dekat indeks di H1 kita sedang jangkakan untuk ni adalah di H1 kita sedang menjangkakan yang merah ni minor. UJ ini yang kita ceritakan semalam. UJ ni sekejap okey. UJ ni movement dia, kalau dia buat 5 semalam ni, ini tak I'm looking at 3. So disebabkan ini WX dan Y Kimi, saya masih letak indeks sebagai apa? Saya masih letakkan ini sebagai 4 ini 4 yang ni 4 minit ni. It could be 4 merah. Kita dalam kawasan resistance dia. It could be. Kenapa saya masih gunakan yang 4 kala minit ni? Sebab dia kita nak trade. Itu sebab dia. Sebenarnya ini ada setup. GJ ni ada setup. GJ ni ada setup untuk anda long. Ni bagi mereka yang intraday untuk GJ ni, ini ada setup. Ini ada setup. Mungkin ini jauh sikit. I would like to see, kalau nak masuk yang ini, I would like to see di sini buat tinggi sikit. Then this pullback berlaku, di mana ini adalah A, ini B dan ini C. I want to see this tinggi sikit. Kalau dia kecil macam ni, dan dia terus jatuh daripada semasa, ini mungkin akan float lama sikit. Internal dia jauh sikit. Faham? Kalau dia naik lebih lagi, dan ia akan ikut yang besar punya level, iaitu 100% kat sini. Bagi mereka yang intraday, that will be something yang anda sedang tunggu. But saya nak tengok dalam ni dia buat tinggi sikit. Itu adalah untuk GBP JPY. Anda tak short yen pair semasa. Mungkin pergerakan jatuh malam ni, ini naik dulu masa sesi Eropah, lepas tu jatuh disebabkan oleh advance GDP US yang tak bagus. Ingat, pada minggu ni kita akan ada Kongres US yang cuba untuk meluluskan peruntukan tambahan dia, infrastruktur dan juga kepada perbelanjaan kerajaan yang saya sebut awal tadi. So itu boleh menyokong balik kepada yen pair dan juga pasaran saham. Not dollar, tapi lebih kepada yen pair. Jadi kalau dia, maksud saya, ini saya nak tengok dia buat ini dahulu, tinggi sikit. Wassalam Imun. Then kalau ini berlaku untuk intraday, saya tak minat kepada yang kecil masa ni. Market macam ni, anda masuk sekarang, sekejap naik, sekejap turun kan. Itu yang anda sedang tengok sekarang. Saya lebih minat kepada higher time frame. Tapi ada setup kat situ. Yes, ada setup kat situ. Bagi mereka yang nak trade, situ memang ada setup. Saya lebih minat pergerakan 2 ni nanti, bila pullback ini berlaku nanti. Bagi mereka yang intraday, yes, sini ada setup. Di higher time frame kita dah ada high. So GJ kalau dia pullback di sini, provided ini naik tinggi sikit.
jatuh balik dan anda boleh cari peluang entry. Untuk intraday, saya cari yang besar sikit, dua ni. Bila market punya tantrum dah habis, besar sikit jatuh, then saya masuk yang dua ni. Okay. Setup yang CAT JPY ada setup semalam, saya tak kongsikan. USD CAT AUD CAT JPY. CAT JPY tak sampai. USD CAT USD CAT ini pun sebenarnya ada setup. Saya tak kongsikan sebab saya mengelak untuk trade sebarang dollar pair semasa. Ini masuk dalam area. This one. Ini masuk dalam area. Dan react daripada situ. Lebih 50%. But I don't want to trade any dollar pair semasa. This tiga wave. But I don't want to trade any dollar pair semasa. Okay. Ini dah wave 1. Ini nampak seperti 2. And then we have further weakness US dollar dengan advanced GDP yang lebih lemah. Atlanta Fed menjangkakan quarter on quarter pada 0.2 tau. Tengok, apa jangkaan pasaran? Jangkaan pasaran adalah pada figure ini. Jangkaan pasaran untuk US quarter on quarter adalah 2.7. Nampak tak? Itu kuartal ketiga untuk jangkaan pasaran. 2.7. Okey, quarter on quarter. Anda tengok apa yang Fed Atlanta jangkakan. Ni adalah kepada Atlanta Fed. GDP now. Jauh. Dia punya figure ni jauh. I won't be surprised ni. 0.2. Ini adalah untuk kuartal ketiga. 0.2 tau. Itu bank pusat kata. Macam macam lebih kurang Maybank jangka ekonomi Malaysia naik 5%. Bank negara kata 0.5. Lebih kurang macam tu. Anda nak dengar siapa? Faham? Of course, pada waktu ini pengambilan data disebabkan oleh COVID-19 adalah agak tergugat. Jadi susah nak dapatkan data penuh. Sebabnya kadang-kadang orang tak ada kerja, orang kerja kat rumah, data tu tak dikumpul. Jadi pengambilan data pada waktu ni agak tidak reliable. Tapi dia punya figure ni jauh sangat, 0.2. Interesting kan? Anda akan dengar bank negara. Betul kan Santi? So, bank negara, bank pusat, Atlanta salah satu daripada 12, menjangkakan ekonomi US cuma 0.2. Jadi interesting data malam ni, very very interesting. Advanced GDP US pada malam ni amat interesting. Saya kalau trade saya tak peduli kan. Kalau apa ke data nak kata, ada setup, saya letak limit order, itu je. Sebelum FOMC ke apa ke, saya tak tahu. Saya buat analisa pada waktu sama, lepas tu letak limit order. Apa news hari tu suka hati dia lah. Saya tak peduli. Cumanya interesting, something yang interesting, di mana pasaran menjangkakan 2.7, Atlanta Fed punya data menunjukkan 0.2. Beza dia, bank pusat ni, dia punya data ni berat kepada personal spending, kepada consumer spending. Kalau kita tengok data Atlanta Fed tadi, kenapa jatuh banyak sangat? Sebab dia berat. Dia punya data tu berat kepada personal spending, consumer spending. Jadi itu menyebabkan consumer spending jatuh banyak selepas bantuan kerajaan dihentikan yang COVID-19 pada pertengahan tahun ini. Jadi of course kuartal ketiga jatuh banyak. Kuartal kedua last, Jun last. Jadi kuartal ketiga tu orang tak banyak belanja. Kuartal ketiga punya GDP now forecast untuk Atlanta tadi jatuh banyak.
Jadi interesting ya. Something yang interesting. Jadi ingat, US ekonomi ni consumer punya market. Macam dekat dekat China semua tu, China itu lebih kepada commercial market, lebih kepada kilang, kerajaan berbelanja. Tapi dekat US dia adalah ekonomi pengguna. Itu beza dia. Jadi data dia lebih berat kepada itu. Interesting time. Expect more volatility dalam pasaran. Bagi mereka yang trade shorter term, anda jangan pegang lama. Pada waktu ini anda masuk, kalau anda intraday, anda tak pegang esok. Faham tak? Gold kejap turun, sekejap naik. Dia tengah sideway. Tu yang saya sebut. Dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah, tak ke mana. Kan? Dollar, expect the same move. Yang saya cari peluang adalah kepada yen pair. Masih lagi kepada yen pair. Okey? AUD JPY kita lukis ke atas sebab kita lukis AUD US dollar ke atas. No chance. Ini CAD JPY tak sampai. Ini tak sampai equilibrium. Jadi ada kemungkinan untuk dia lengkapkan equilibrium dia. Kenapa saya sebut benda ni? Ini tak sampai equilibrium. Kenapa kat sini pullback ni bahaya untuk trade? Kalau dia tak sampai equilibrium. Kalau anda masuk dekat sini, pullback ini, this one masih boleh jadi A, B, 1, 2, 3, 4, 5 untuk lengkapkan Y. Faham tak? Kalau itu berlaku, saya trade. Faham? Kalau itu berlaku, break this low, saya trade di sini. Untuk long, CAD JPY. Kita ada minyak, cerita Iran kan, yang dah keluarkan minyak dia, menyebabkan harga minyak jatuh. Simpanan minyak dekat US juga meningkat, menyebabkan harga minyak jatuh. Dan itu menyebabkan this move. Biarpun CAD JPY naik disebabkan oleh Bank of Canada, tapi masih berlaku pullback, harga minyak jatuh. But minyak pun menunjukkan pergerakan serupa. Ini adalah untuk minyak. Ini adalah untuk minyak. Mana minyak? Mana minyak kita ni? Okey, minyak. Menunjukkan pergerakan yang serupa. Mana kita punya? Okey, menunjukkan pergerakan yang serupa. Jatuh, simpanan minyak US, kita ada cerita Iran menyebabkan kejatuhan ini. So, I'm looking at higher untuk CAD JPY and minyak ni higher. Bila support ni berlaku. Nampak tak? CAD JPY tadi, if dia buat, sekarang ni kena tengah ke atas. Ini mungkin adalah W or A, ataupun A ni dah habis sini. Ini B. Turun balik. C. 2. Kita lihat kepada CAD JPY. Ni CAD JPY. So, ada kemungkinan untuk CAD JPY buat benda yang sama. Iaitu, ini buat 2, 3, 4 dan 5. Ini A, 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Ini adalah sama dengan minyak tadi. Sebelum ini naik balik. Boleh? Kenapa saya bandingkan CAD JPY dengan minyak? Faham? Movement ini disebabkan oleh UCAD. Disebabkan oleh Bank of Canada semalam. Tapi dia tak lengkap lagi 100%. So, if this move berlaku, ini tak break, saya akan cari long di sini. Itu CAD JPY. Faham? Kenapa kita cari long? Ini breakout. Setakat ini 1, 2. Jadi anda masuk wave 4. Ini adalah ini adalah satu momentum punya move. Wave 4. Jadi anda akan masuk untuk shorter term. Bagi mereka yang intraday, itu entry dia.
kalau dia buat turun ke bawah. Dekat H1 tadi ataupun M15, dia turun ke bawah, lengkapkan 100%, Y di sini. Okey. Sama ada anda trade yang ini ataupun anda trade minyak. Antara dua, benda yang sama. Trade minyak apabila dua ni berlaku. Kalau anda nak pegang lama sikit, anda trade minyak. Anda nak pegang lagi lama, anda pegang company minyak. Ada tak? Anda pegang company minyak. Sama, buat retracement. Boleh? Kita jangkakan this move. Okey? Anda pegang, anda masuk untuk company. Kalau nak pegang lama sikit. Ini apa yang kita buat hari tu kan? Melayang dia. Boleh? Kalau nak pegang lagi lama, anda masuk. Untuk energi, we might see ini pian untuk energi, kita lihat kepada minyak. Mana minyak tadi? Untuk minyak, tengok di time frame besar ni. Nampak tak pelik kalau kita katakan ini dua? Satu dua kecil, kalau ini jadi dua. Nampak tak? Besar kemungkinan kita sedang lihat sebenarnya ini adalah satu kat sini. Ini adalah dua biru. Dan kalau ini berlaku, kita masuk dalam wave 3 wave 3. Wow. Yang di sini, yang di sini. Yang ini adalah 3 dalam 3 dalam 3. Okey, kalau ini berlaku, kita sedang expect apa pun, dua-dua cerita tu kita sedang expect minyak pecut. Dua-dua cerita tu tak kisah. Ini 1-2 ataupun 3-3-3 ataupun yang seperti kita lukiskan. Dua-dua cerita. Sebab itu kita pilih topik untuk yang yang follow the bull show minggu ni kan. Imran pilih topik energi tu. Because ini sedang berlaku sekarang. Saya tunjukkan yang semalam, ingat tak? Saya tak dapat buka chart dia dekat tempat lain. Faham tempat lain tak dapat Saya tunjukkan chart ini semalam dalam sesi follow the bull. Follow the bull show. Ini tengah berlaku pullback sekarang. Ini dapat jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah satu biru. Satu biru, dua line pula. Ini adalah satu biru. Kita sedang tunggu dua biru. Apa pun, pullback ini anda masuk. Untuk jangkaan dua boleh buat sikit saja, Fi. Saya akan lihat 38.2. Sebab kita ada inflasi tinggi. Kita ada musim sejuk dekat Eurozone. Biarpun cerita Iran lah, cerita apalah kan. Kita ada permintaan minyak yang meningkat. Kita ada kita ada lebih banyak sektor ekonomi dibuka. Dan I'm still looking at that. I'm still looking at that. Ni adalah ETF untuk minyak global. I'm still looking at higher untuk minyak. So, kalau anda ada akses kepada company-company minyak, faham? Saya tak dapat nak sebut sebab ia jadi nasihat pelaburan. Tapi
Anda nampak dia punya movement sama tadi tak? Sama kan? Dan ada kemungkinan bahawa sebenarnya ini semua adalah satu. Ini dua. Faham? Minyak ke atas lagi. Nampak tak Fanny tadi? Jadi company minyak tu bukannya masuk kepada minyak punya futures tu, bukan. Company minyak. Company minyak company minyak. Yang itu anda boleh pegang. Peganglah. Biar kalau this retracement berlaku, itu adalah satu biru kat sini. Ini bukan satu ni. Ini maksudnya maksud saya macam ni. Ni lukisan dia. Kalau kita tengok Fanny tadi, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Satu ni dekat sini. Ini 2. Sebab lain-lain minyak punya structure menunjukkan pergerakan itu. Saya lukis macam tu sebab kita ambil correlation minyak kepada indeks. Sekarang ni dia tak ikut indeks. Dia pecut lagi. Ini pecut lagi macam ni. Indeks tengah nak habis. Faham? Ini satu biru. Ini 2 biru. Ini 3 dalam 3 yang entah ke mana perginya. Minyak. I'm not surprised, Pian. I'm not talking about 100. I'm talking about 125. Kalau keadaan masih seperti sekarang. Tak ada. Ia bukannya kena-mena dengan silver ataupun ni. Ini kepada ETF dia, Zim. Gold dengan silver, correlation dia makin jatuh disebabkan oleh kripto. Dekat XM saya tak dapat nak ceritakan banyak pasal kripto sebab kita tak ada. Pian. The thing is, biarpun kita ada peralihan ekonomi kepada green energy, but infrastructure belum ready. Infrastructure tak ni. Minyak is leading everything. Bila US kurangkan pelaburan kepada minyak, pengeluaran US menurun, infrastruktur dia tak steady, dia kena beli minyak. Itu je. Simple je. Hari Minggu ni kita ada Dallas Fed punya webinar. Siapa nak ikut. Anda pergi tanya soalan tu. Investment dalam minyak dekat US dah start jatuh tau. Sebab kerajaan polisi dia pergi kepada green energy. Jadi pengeluaran minyak US akan turun. Supply turun, anda rasa demand masih naik. Green energy lah. Bukan semua tempat ada green energy. Belum ready. Tu dia. Jadi whatever yang saya tengah tengok, mungkin saya akan tukarkan chart ni kepada pergerakan itu pada minggu ni. Saya tak tukar lagi sebab saya sedang melihat kepada US dollar antara faktor dia. So, kalau ini pecut macam ni, US dollar macam ni. US dollar habis. Depending kepada momentum US dollar. Kita tengoklah. Kalau US dollar ada kekuatan, ini tak jadi macam tu. Itulah dia. Dengan reopening apa semua ni, wah, interesting. Seriously, Sophie. It's very, very interesting sekarang. The thing is, kita tak pernah tengok keadaan macam ni, biarpun ada cerita yang belakang-belakang, sebab faktor-faktor yang di belakang tu tak sama dengan sekarang ni. Dia tak sama. It's very interesting. Okay, so peluang untuk shorter term trade masih lagi kepada yen pair. Sekiranya CAD JPY buat satu lagi low, saya mencari peluang untuk nak long. Untuk CAD JPY, GBP JPY mempunyai setup. Mana kita? GBP JPY mempunyai setup. Saya nak tengok dia buat satu lagi tinggi sikit. Dan turun balik. Ini sebagai A, B dan C.
A, B dan C. Kalau itu berlaku, kalau ini kena buat high dulu, then saya masuk untuk GJ. Okey, ingat GJ pun break high. Ataupun cap JPY di sini, sekiranya dia buat low lagi. Kalau dia buat low lagi, kalau dia buat macam ni. Ini A, ini B, ini tak break high. Saya tunggu dia break high. Kalau dia break high, menarik lah kan. Kalau dia break high, tak ada dah yen punya kelemahan. Tapi masih ada kemungkinan untuk dibuat benda ni. Kalau itu berlaku, saya akan long situ. Itulah. Itulah. Saya tak dapat terlalu ni, tapi inflation is here to stay. Mungkin bank pusat bertindak agak pelak. Nampak tak? Balik kepada cerita kita, berapa minit lagi? Okey, 13 minit Now, balik kepada chart ini tadi, apa yang Pian sebut tadi It is very, sebab itu don't short untuk commodity. Gold apa semua jangan short. Jangan short gold. Jangan short dewan. Dia jatuh, kalau ada peluang anda untuk membeli, anda beli. Jangan short gold. Anda faham ekonomi, anda tak akan short gold. Okey, balik kepada cerita ni tadi Central bank dan government. Movement ini berlaku. Ekonomi mula perlahan. Now, inflation masih naik. Okey, ekonomi jatuh. GDP, kita ambil satu angka lah, CPI. CPI itu masih naik. Okay, now a bit sideways. Now, central bank out sebab dia nak kawal CPI. Ekonomi start buka. Menarik kan? Dan biasanya hujung tahun apa yang berlaku dekat US? Consumer market. Orang belanja Thanksgiving, holiday semua. Faham tak? Christmas. Anda rasa ni turun ke? Musim sejuk, orang buka heater lebih lama. Siapa pernah tinggal dekat luar negara, anda tahu bil elektrik anda lebih tinggi pada waktu winter. Pada waktu sama, anda pasang aircon pula. Yang tengah-tengah tu tak berapa sangat. Anda boleh buka tingkap. Buka tingkap, nyamuk lah masuk kan. Banyak cerita. Siapa pernah tinggal luar negara ni faham. Kan? Pada hujung tahun tu, anda banyak guna heater. Pada tengah sama, yes, kita punya bil elektrik pun naik. Tapi yang masa ni, kita nampak dia turun sikit bukan apa. Waktu ni tengah fall, cuaca tengah okey. Tak berapa sangat anda pakai heater. Kan? Baru bulan 10. Sejuk lah, tapi tak adalah sejuk sangat. Mandi pun semua. Kau try mandi tak pakai heater waktu bulan 1. Sentuh air pun tak dapat. Betul tak Sufi kalau tak buka heater, itu kat Malaysia pun pakai heater. Tak payah cerita musim sejuk kan. Saya pernah buang sampah, terkunci kat luar rumah. Nasib baik ada orang buka pintu. Kalau tak, dah lah pakai biasa, pakai sarung, pakai pikat. Buang sampah. Melayu kan. Nasib baik. Tu lah. Faham? Jadi, sebab itu kita masih very bullish kepada komoditi. Terutamanya, komoditi seperti energi, minyak, natural gas, but not all. Komoditi untuk electrification, copper, benda-benda tu. Copper, sama copper. But this one will reset. Tapi reset ni tak menyebabkan minyak jatuh. Ini mungkin jatuh disebabkan oleh minyak naik. Itu mungkin jatuh disebabkan oleh minyak naik. Disebabkan oleh minyak naik. Antara mungkin penyebab ini adalah minyak tau. Minyak $100 ni boleh jatuh. Minyak akan buat wave 2 naik balik. Interesting time. Very interesting time.
So untuk indeks wave 4 ni macam very very risky. But kalau anda nak trade wave 4 ni boleh trade. Kalau nak trade lah wave 4 ni boleh trade. Kalau nak trade untuk indeks ni US 100 tapi cuma kepada US 30, US 500, kepada Nasdaq dan kepada FTSE. Lain-lain tak. DAX tak. DAX ni tak. DAX tak break lagi. DAX tak break high lagi. JP225 jangan jeling. Takut SMG. Okey. UJ tak ke mana. Euro JPY masih melengkapkan ni. Ini don't long it. Ini tak break high lagi. A bit this one ada equal leg. Kat sini nak masuk area equal leg dia. But don't long it. This one nak masuk area equal leg dia. A bit more down untuk Euro JPY. Jaga-jaga sikit dengan index. Index will be very very interesting. Very very interesting index. GJ pun sama. GJ seperti saya sebut tadi. Ini kena naik dahulu baru turun bawah. Kalau dia terus turun bawah, jangan. Jangan. Kalau dia terus turun bawah daripada sekarang, jangan. Ada kemungkinan kita sedang tengok dua ni kat sini. Saya alih macam ni je. Jadi 4 kat sini. Dah habis. Cukup lekuk-lekuk dia cukup ni. Dia kena naik. Maksud saya, untuk nak trade GJ kat situ, anda kena tengok movement ini dahulu. Then turun balik baru anda trade. Ruslan. Kalau dia tak ada pergerakan naik tu, jangan trade dia. Ini mungkin adalah benda lain. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Sia-sia. Masuk terus kena SL. Laju. Wave 3. Wave 3 of 3. Masak kena. Okay, anda kena tengok high dahulu. Baru jatuh. Baru anda trade. Kalau nak masuk untuk DJ. Siapa trade DJ tu faham. AJ tak ada apa-apa. AJ tak ada. JPY kalau dia jatuh ke bawah, dia saya cari peluang. 5 minit, thank you. Euro, dolar jangan. Dolar stand on the side. Saya masih ada terima orang tanya, bang, GU boleh buy, GU boleh sell. Macam mana? PP alam tu lah. Letak limit order, tak payah PP alam pun. GU nak ke mana? Ini mungkin habis dah wave 2 dia. Dan ke bawah. Dan ke bawah. Kenapa GJ boleh buy? Kalau ini ke bawah. Sebab UJ tu ke atas. Dan ini wave 5. Faham? Ini wave 3 yang laju sikit. Sebab tu saya nak tengok GJ tadi ada pergerakan ke atas ni. Ada macam ni. Ada benda ni. Okey, biarpun GU jatuh, ini mungkin naik disebabkan UJ naik. Untuk GJ. Tapi jaga-jaga. Ini wajib ada baru anda masuk untuk GJ. Kat bawah sini. Kalau dia tak ada, dia terus jatuh, ini wave 2. Mana lagi? GU mungkin ini wave 3 off 5. So ini mungkin tak adalah laju sangat. Ini mungkin adalah satu yang lebih sideways. Itu adalah untuk GU. Okey, AUD US dollar, AUD JPY masih ke atas. Expectation RBA untuk mula menaikkan kadar faedah sama dengan RBNZ. Ini tak break semalam. UCAP, yes. UCAP ni dah masuk dalam equal leg dan kita
jangkakan pergerakan ke bawah tu dah bermula. Gold tak ada apa-apa. Sekejap naik, sekejap turun, ini sideways. Ada trade apa kat sini? Ini gold ni, kalau saya nak marking dia, tapi saya tak letak marking. Ada yang trade buy, ada trade sell. Ini 1, 2, 1, 2. Faham tak? Dan ke bawah. Kalau saya marking sekarang. Now, kira dia. Ini 1, ini 2, ini 3. Kita kira satu-satu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak? Ini boleh ke atas. Satu saya tak letakkan 1, 2, 1, 2. Kalau tak ada je pergi short. Dia tak ada apa-apa kat situ. Kalau dia nak naik pun, ini akan berlaku dulu. Ini 9 kan, nampak? 1, 2, kita lekuk satu-satu dah. 4, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tu nombor apa? 9 tu nombor apa? Macam mana kita jadikan dia sebagai bearish? Okey. 9 tu nombor bullish kan? 5, 9, 13. Betul? Kimi? Pian? Ini 9. Macam mana kita nak jadikan dia bearish? Macam mana kita jadikan dia bearish? Simple je. Ini A, ini B, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah C. Ini flat. Kalau flat, dia turun. Itu flat. Nampak? Saya boleh jadikan dia ni, tapi itu flat. Flat akan bunuh kaum. Flat akan bunuh kaum. Itu cara yang kita jadikan dia sebagai 3 wave. Iaitu kita jadikan dia flat. A, B, C. Dah. Turun ke bawah balik. Dan ini adalah kekuatan US dollar. 357. Bukan 357 Faiz. 3711. Laju sangat Faiz. Untuk kita jadikan ni, kita kena jadikan dia flat. A, B dan C. Ini 1, 2, 1, 2. Dah turun ke bawah. But here flat. Ini flat ataupun ini ke atas. Dia boleh jadi dua-dua tau. Satu saya tak lukis. Kalau saya letakkan 1, 2, 1, 2, ada je orang pergi trade kat situ. Satu saya tak nak. Saya biar. Gold ni ramai yang ambil marking tu direct. Jangan trade setiap lekuk. Saya minta betul-betul. Kalau tak, saya tak update chart ni. Saya minta kepada anda. Jangan trade setiap lekuk. Kalau tak, gold saya tak update dah chart dia. Ada orang trade setiap lekuk ni. Saya dah bagi tahu. Anda trade setiap lekuk tak high probability. Itulah. Don't trade it. Ini gold kat sini tak ada. 333 pun boleh. Yes. W, X. Tapi tak ada ini A, B, C. W. Ini X. A, B, C. Ini Y. Tak dapat. Jangan trade setiap lekuk. Saya minta betul-betul. Tolong jangan trade ini setiap lekuk. Dia tak high probability. Lepas tu pergi PM saya. Kenapa dia naik balik bang? Abang tunjuk ke bawah. Saya dah bagi tahu. Ini boleh ke atas. Ini boleh ke bawah. Kita tunjukkan semalam dekat sini kan. Siapa ingat? Kita tunjukkan kat sini semalam. Ini boleh naik ke atas, ini turun ke bawah. Di sini pun saya dah katakan, ini boleh naik ke atas, ini boleh turun ke bawah. Yang kau pergi trade setiap lekuk, itu apa hal? Dia tengah sideways. Dia ke atas, boleh ke bawah, boleh. Satu saya katakan, gold saya tak tahu ke mana. Saya lukis gold berdasarkan kepada dolar. Itu je. So, kita jangka dolar ada kekuatan. Itu kita lukis ke bawah. Tapi dia boleh buat kerja sendiri, ikut indeks. Indeks jatuh, dia naik. Habis. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada trend. So tolong jangan trade gold sekarang.
kalau anda gunakan marking saya. Kalau anda gunakan trade teknik anda, pakai. Tapi kalau anda guna marking saya, tolong jangan trade gold sekarang. Ini tak ada. Ini sideway. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik kepada silver lepas ni. Struktur yang sama. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum. Kita sambung ya. Okey, gold tak ke mana. Ini sama ada dia tengah buat benda seperti yang kita lukis ni, ataupun ini adalah satu dalam diagonal, ini wave 2, lepas tu dah ke atas. Antara dua. So, gold sekarang ni totally sideways. Movement semasa tak ada higher high. Tak ada. Tak ada apa-apa. Anda tengok H1, anda tengok M15, tak ada. Anda tengok M1 mungkin ada. Itu saya tak dapat. Lagi 5 minit dia tertukar balik dah. Jadi saya tak dapat nak cerita benda tu. Okey. Silver. Silver pun the same move. Tak ada. Nothing. Nothing. It could finish 2 ni kat sini dah habis. Lepas tu naik ke atas. Ataupun masih in progress 2. Kita lukis 2 ni ke bawah disebabkan oleh dolar. Okey. So, nothing. Minyak. Nak trade itu. Nampak? Kenapa trade ini sedangkan anda nampak benda ni? Ini uptrend ke downtrend? Sufi, Rosdi, Kimi. Ini uptrend ke downtrend? Macam mana nak buang lukisan dia? Buang lukisan dia, pengsan saya lukis balik. Itu uptrend ke downtrend? Ini uptrend ke downtrend? Itu sideways. Ini uptrend. Buy lah, cari bila dia pullback. Kan? Benda yang nampak jelas. Trade lah benda nampak jelas. Yang kau pergi cari benda susah-susah ni apa hal? Tu maksud dia lah kan? Itu lah. Kalau ini dia pergi kata itu downtrend, tolong pergi kedai cermin mata. Saya tolong hantar awak. Tu je. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Contoh satu lagi. Kan? Ni tengah sideways kat sini dan dia tengah pullback. Okey? Ini belum break, tetapi company dia ada break. Itulah saya tak faham. Saya tiap-tiap pagi buka Discord dia ada orang PM tepi. Kimi PM tepi, okey, dia tanya pasal soalan belajar. Ini yang pergi tanya gold nak ke atas ke bawah setiap lekuk tu, pergi tanya PM saya tiap pagi, saya block kan. Setiap hari pergi tanya. Kan? Chart kita dah naik kan. Pergilah tengok chart pack. Dia pergi sideways, pergi trade. Memang payahlah kejap naik, kejap turun kan. Nak tengok M5 hantar saya nak tengok apa. Payah tu. Okey. Copper, company dia dah break high ini. Company dia dah break high ini. Copper spot futures tak break lagi. Jadi pullback ini anda boleh cari peluang. Pagi-pagi aku jual signal kan, baru tahu. Kita tak ada sesi kat sini. Saya tak ada kat SM kalau saya berjual signal. Tu lah. Tiap-tiap lekuk dia nak trade. Saya pun tak tahu lekuk apa. Payah. Kan Santi, tak tidur malam trade macam tu. Setiap candle nak tahu. Mana saya tahu? Saya pun tak tahu. Sekejap dia tulis sebagai apa? Ingafing, sekejap lagi Marubozu, sekejap lagi mana. Semua candle mana dapat? Dia punya chart betul. Anda pergi tandakan tu, tak salah CRS tu. Tapi single CRS, double CRS lagi bagus daripada single CRS. Triple CRS lagi bagus daripada double CRS. Anda nak tengok mana satu? Payah nak trade sebatang-sebatang candle. 50-50. Saya tak dapat nak jawab. Terkedu tengok. Chart dia penuh dengan tu. Janganlah buat benda tu. Kan? Saya tegur buka sekali. Dah tegur direct kan. Ni saya tegur buka sekali. Jangan. Saya block kan. Tidak pagi pergi tanya.
Setiap pagi terima. Mau tak bising. Okey, Euro AUD ini mungkin adalah wave 2 dan kita ini boleh habis ya. Ini boleh habis 5. Faham? Anda kat ujung-ujung janganlah masuk. Dah kat ujung-ujung bawah ni dia nak pergi sell. Tengok ni kat mana. Boleh sell lagi tak bang? Allah. Volume spread analysis demam. Semua tahu pun Sufi. Kan? Dia pergi fikir logik ya. Soalan yang saya terima. Bang, ni kat sini ni kat sini price sekarang boleh sell lagi tak? Allah. Agak-agak lah pun. Anda sell harga dah kat situ. Kalau nak sell tunggulah dia atas ni pun. Dia break out dahulu. Barulah anda sell. Saya lukis cantik ni bagi dia break out. Betul tak dia break out? Tak tahu. Dia belum lagi break out. Janganlah sell kat sini. Faham? Itu daily candle bang. Saya trade M5. M5 tu dia akan membentuk kecil-kecil nanti akan membentuk kepada daily. Arah dia yes masih ke bawah. Tapi janganlah sell kat situ. Agak-agak lah pun kan. Fikirlah, tengok, buka cat besar sikit, tengok dulu anda kat mana. Kalau nak sell, sell lah bila dia buat low-low dan ada bounce kan. Ini daily punya trend yang dia nak break. Ni pergi sini, boleh sell. Allah. Hai. Tapi bidang kita ni memang meriah kan. Meriah Okey, last kita tengok Euro GBP cerita sama. Tak ada apa-apa. GBP AUD saya minat kepada GBP NZD bila ini berlaku. Belum. Ini sabar. Anda sedang menjaga kekuatan US dollar. So, kekuatan US dollar dalam adalah satu bounce. Jadi, dua ni nanti kita akan short. Okey? Dah. Kita nak cerita pasal market dynamic. Ingat tadi nak buat benda ni 15 minit je. Tapi bising sekejap. Okey. Ada soalan tak? Sebelum kita masuk kepada market dynamic ni. Market dynamic tak ada apa pun. Dia benda ni je. Market dynamic kita berkata, salam sejahtera bersama saya sekali lagi Zul Razak dalam sesi penutup kita untuk ruang lanjutan lokal. InsyaAllah dari jam 8 sehingga jam 9 malam ni untuk segmen analisa pasaran ya. Tadi keluar muka saya sekejap. Geram. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan papan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan penerangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Kimi. Nama saya Zulkifli Faidul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat kepada apa yang ada dalam pasaran. Kita baru saja ada European Central Bank mengekalkan PEPP dia, mengekalkan kadar faedah pada kadar semasa, tak ada perubahan. Tumpuanlah kepada press conference Christine Lagarde, Presiden untuk ECB sebentar lagi pada jam 8.30. Pada 8.30 juga kita akan ada untuk ni untuk US Advanced GDP. Sama masa. Jadi kalau tanya saya, di antara Christine Lagarde dan juga Advanced GDP US, saya lebih tengok kepada Advanced GDP US sebabnya apa juga Christine Lagarde nak cerita, dia dah letakkan dalam statement dia, unless dia tersilap sebut. Lain daripada tu tak ada. Kenyang ikan masin. Alhamdulillah Rashidi. Waalaikumsalam. Sabar. Hidung pun duk bersin dari tadi Okey, jadi antara sidang akhbar by Christine Lagarde dan data KDNK, terputus pula MT5 saya. Okey, KDNK, saya lihat kepada KDNK US ni adalah lebih
banyak mempunyai pergerakan pasaran pada malam ini ya. Jadi kita lihatlah pada jam 8.30 nanti ya. Jadi kita lihat dekat chart apa yang sedang berlaku semasa. Kenapa pula ni? Okey. Apa yang sedang berlaku semasa dekat chart, nothing much. Kita sedang melihat korektif berlaku. Ini adalah kepada minor Faiz, Kimi. Yang ini yang kita ceritakan semalam. So correction lebih besar dekat yen pair, kita jangkakan dekat indeks juga melakukan correction yang lebih besar. Dan struktur semasa kita jangkakan ini habis wave 4. Sekiranya dalam dan kita nampak the whole thing ada divergence. So one last leg move, one last push untuk indeks ke atas sebelum melakukan correction yang lebih besar. Sekiranya correction ini berlaku, kita akan cari peluang untuk long. Bagi mereka yang agresif, sekiranya indeks jatuh malam ni, anda cari peluang dekat support. Apa juga teknik anda, saya menggunakan Fibonacci extension 100% level untuk masuk balik. So sekiranya correction ini berlaku, bagi mereka yang trade untuk intraday, anda boleh cari peluang dekat 4 ni untuk long nanti ya. Sama juga untuk US 30, ini dah hampir nak sampai. So sekiranya teknik anda lah ya, anda ada satu kawasan support yang anda boleh masuk dan anda boleh cari peluang untuk long bagi US 30 cash. Dan satu lagi adalah kepada Nasdaq. Nasdaq ni pun sama, sekiranya kita ada satu lagi ke bawah. Sekiranya dia naik terus, tak ada. Sekiranya dia naik terus daripada semasa, tak ada ya. Sebabnya dia akan buat benda ni. If dia naik daripada semasa tu, naik, oops. Dia tak nak lah kat sini. Kenapa? Kejap saya kena buka balik. Saya kena buka balik pen ni. Okey. Tak nak lah dia. Tak apalah. So sekiranya dia turunnya ni, dan anda boleh cari long. Sekiranya terus naik, jangan kejar market. Sekiranya jatuh, dan anda cari peluang long. Bergantung kepada data GDP US pada malam nantilah. Sebentar lagi 8.30. Okey, itulah untuk, tapi bagi saya lah ini tak banyak lagi nak naik. Kita tunggu satu korektif yang lebih besar, wave 2 ni apabila kita ada tapering minggu depan, dan kita trade lah wave 2 ni kan Faiz. Sekarang ni anda nak masuk, anda tengah masuk dekat pucuk tu. Betul-betul buy kat pucuk. Tu memang betul-betul pucuk. Kalau nak masuk untuk shorter term maybe, tapi kalau nak swing-swing, nak pergi hold satu hari, janganlah buy kat atas ni. Apa duk terputus ni? Okey. Itu adalah untuk US 100 Another index adalah kepada UK 100 sama juga wave 4, one more low kat sini. Tapi structure ni nampak seperti flat. Maksud saya inilah ini adalah A, ini adalah B, dan satu lagi 1, 2, 3, 4 dan 5. So tak sesuai lah. Kalau dia adalah flat, jangan. Sekejap saya update chat. Okey, itu adalah untuk UK 100. UK 100 nampaknya melakukan flat. So tak sesuai lah. Even kalau dia habis sekarang, dia naik, ini masih boleh jadi wave C. So tak cantik lah. Nak kejar kat atas tu tak cantik lah. Jadi kalau nak trade juga US 500, US 30 ataupun Nasdaq, one more low, satu lagi low untuk anda nak cari peluang. Okey. Lain daripada tu, indeks-indeks lain tak ada. JP 225, Nasdaq untuk apa ni? Untuk DAX ni pun sama. Ini belum lagi buat higher high, so trend dia belum confirm, belum ada. Okey, ada soalan untuk indeks?
Indeks saya cari kalau ada US 30 untuk short term, US 30, US 500 dan US 100 serta kepada FTSE. FTSE nampaknya melakukan flat, jadi tinggalkan dia. Kalau anda nak trade untuk indeks, untuk intraday maybe kepada US indices ya. Sesuai lah waktu ni US punya time. Ada soalan untuk indeks? Clear? Masih lagi satu lagi kaki ke atas. Kalau nak swing, kita tunggu kepada pergerakan yang lebih besar apabila correction D2 ni berlaku nanti. Ini dah ada higher high. Okey? So kalau nak masuk kat sini, betul lah masuk pucuk kan. Okey, kalau tak ada soalan untuk indeks, kita tengok kepada yen pair. Jadi indeks ke atas, kita pun melihat kepada kemungkinan untuk yen pair pun satu lagi ke atas. Kita ada untuk apa USD JPY. USD JPY break higher high, tapi kena ingat dia dah sampai kawasan resistance. We do like one more USD strength. Sebab itu kita masih lukis USD JPY ni ke atas. Ini tak perlu berlaku. Dia boleh jatuh daripada semasa. Jaga-jaga. Dia tak jatuh mungkin disebabkan oleh indeks yang jatuh. Bukan. Ini boleh jatuh disebabkan oleh US dollar yang lemah. Kita ada USD JPY dah sampai kawasan resistance. Kita ada euro US dollar dah sampai kawasan support. So, kita mungkin akan next dynamic adalah kita jangkakan negative dollar dynamic. Faham, Faiz? Negatif dollar dynamic dalam wave 5 untuk indeks. Faham? Boleh? Di mana sini melakukan wave 5. Bila wave 2 kepada 3 ni berlaku, kita ada fixed dynamic. Pada waktu yang sama kita ada negatif dollar dynamic. Dalam keadaan itu, kalau nak trade, paling cantik adalah kepada dollar pair kalau ada incomplete sequence, ataupun kepada yen pair antara dua. Apa yang kita ceritakan petang tadi. Esok kita sambung, Faiz ya. Saya tak nak masuk banyak-banyak sangat, pening tak guna juga, orang tak faham kan. Tapi dia ada table dia, ada satu-satu-satu sebenarnya. Dia memang satu-satu-satu, dia memang macam tu. Kalau ni berlaku, ini berlaku. Ini berlaku, ini. Dia tak dapat jadi lain. Dia macam tu je rupa dia. Kalau dia kona lain, dan kita tukar ke semua dia, kepada map satu lagi. Itu sebenarnya benda tu dah ada dalam saya punya chart. Anda tengok kepada fractal-fractal ni, anda akan faham. Yang kita cerita petang tadi kan. Anda tengok chart-chart saya, semua tu ada kat chart saya. Bilanya saya tukar kan. Sebab itu, chart GU kat sini salah. Chart GU kat sini kena tukar. Malam nanti saya tukar. Chart GU ni salah. Chart GU ni salah. Kimi masih obses dengan fractal. Betul tu Kimi. Tak apa. Okey. So US dollar JPY berada dalam kawasan resistance. Euro US dollar dalam kawasan support. Next dynamic kita sedang menjangkakan apabila dolar menghabiskan struktur dia, dan kita jangkakan negatif dollar dynamic dalam fixed dynamic. Indeks menghabiskan wave 5 ke atas, pasaran akan hilang lebih banyak momentum, pergerakan akan lebih macam ini. Tak tahu boleh masuk tak? Weekend dah kat Terengganu. Tak apa. Ada Pian rekod. Pian nanti rekod. Pian rekod Faiz. Nanti tengok dekat YouTube dia. Okey. Itu adalah untuk US dollar JPY. Jadi saya tak minat. Euro JPY masih lagi ke bawah. Tak ada perubahan. Anda ada equal leg dekat sini, tapi not something yang anda nak trade. Sebabnya ini tak buat higher high. Arah dia ke atas, masih lagi satu ke atas.
Sebab apa? Alah, tak dapat nak lukis pula. Ini satu. Ini dua. Okey. Ni kena makan. Nampak? 3. Ini tak buat high-high kan? Ini 3. Ini 4. Kita jangkakan satu lagi at least. Kata satu lagi sekurang-kurangnya. Kalau dia nak jatuh berdesup ke bawah. 5. Ini tak kira sebab dia tak makan yang sebelah ni. 1, 2, 3, 4 dan satu lagi high yang break higher high ni. Kalau dia nak turun berdesup ke bawah pun, kalau kita katakan ini masih akan higher high, dia kena buat satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia macam tu. Tak dapat nak lukis ni, tak jalan. Tak tahu. Dia pergi dekat cat lain. Kat mana dia pergi? Macam mana nak lukis dia ni? Tak dapat. Okey. Kejap. Okey, so masih ke atas tapi ini bukan satu setup tak dapat nak masuk sebab dia tak break previous high dia. Okey, itu untuk H1. Kalau nak masuk maybe kepada GJ kat sini, GJ itu pun kalau ini buat this move. Ini kena buat high dulu, then dia buat this low. Then anda boleh trade. Kalau dia terus jatuh kat sini, ini jangan trade. Ini mungkin lebih dalam sikit sampai dekat sini. Kalau kita ambil kepada yang besar punya Fibo, okey, dekat kawasan sini. Tak cantik lah nak masuk. Hala 7 dia masih ke atas. Ini akan retrace dahulu. Tapi kalau dia terus jatuh semasa, jaga-jaga sikit sebab ini boleh jadi 1, 2, lepas tu kita ada correction yang lebih besar. Ingat, indeks tadi, entah kita dah masuk intermediate. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Okey, kalau dia terus jatuh daripada sekarang ni, ada kemungkinan, Kimi, then barulah kita tunggu wave 2. Wave 2 ni. Wave 2 ni. Then kita trade lah. Tu maksud dia. Kalau tiba-tiba anda nampak GJ terus jatuh daripada semasa dan Euro JPY GJ kat sini ada 1618, break besar-besar ke bawah. Ni kita tunggu untuk long. Then itu adalah wave 2. Tu lagi cantik lah kan. Okey, kalau itu berlaku. Saya tak nampak lah. Setakat ini tak ada dekat chart menunjukkan benda tu. Tapi there is a possibility untuk dia berlaku. AUD JPY, sebab apa kita katakan dia tak jatuh macam tu? AUD JPY tak break pun. Kalau betul lah GJ ni nak jatuh macam ni, nak jatuh dan buat berdesup jatuh ke bawah, wave 3, kalau betul ni nak jatuh macam tu, yen pun kena kuat kan? Bukan GBP je lemah. Yen pun kena kuat. The thing is, AUD JPY tak tunjuk yen kuat. Tu dia. Hari-hari update. Seronok dia lain macam. Penat dia lain macam, seronok dia pun lain macam kan. Tapi bila nampak tu seronok kan. Kimi, bila kita buat benda ni, kita faham cerita market, kita cuma tunggu set up je kan. Trading jadi best tau. Sebab anda faham cerita. Anda boleh bercerita pasal market. Ini sedang buat apa. Lepas tu anda tengok apa data. Apa news yang menyebabkan benda tu. Lepas tu kita kaitkan dengan seluruh market. Seronok tau. Trading anda bermakna. Macam anda tengok chart kan. Macam tengok TV. Anda boleh cerita pasal dia. Kan? Kalau anda dapat kaitkan semua ni. So, ini adalah 5 wave. Pergerakan sini 5 wave. Ataupun dalam motif move. Ni maksud saya.
Ini motif move. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Ini adalah 3. Ini adalah 4. Dan ini adalah 5. Sebab tu kita lukis ini ke atas. Floating, dia tak ada floating takut. Dia ada stop loss. Itu je Faiz. Trading, dia tak ada whole floating. Dia tak ada cerita pasal floating sebenarnya. Dia ada trading punya setup. Itu je. Trading ni bukan pasal betul. Trading ni pasal melaksanakan plan dagangan. Itu trading. Betul. Kalau perasan, Faiz, Kimi, kalau perasan kan, setiap kali kita dekat blue box, dekat kawasan 100, 161.8 kan, mesti ada news. Mesti ada benda pelik. Mesti ada something. Mesti ada. Kalau yang ikut lama ni tahu. Betul. Dia mesti ada cerita macam tu kan. Tak tahu kenapa. Bayangkan saya dah buat benda ni bertahun. Dan bila sampai je kawasan 100%, satu dalam kawasan support resistance tu, mesti ada cerita. Kan macam yang ni, macam US 500 ni kan. Kita nak sampai kawasan resistance dia. Ni kawasan resistance dia. Ni kawasan resistance dia, 100% kat sini dah sampai dah pun. Dah sampai. Okey, dah sampai kawasan 100%. Waktu tu lah Fed nak tapering. Waktu tu lah Fed nak tapering kan. Dah lengkap kan. Structure ni basically lengkap. Basically lengkap. 100% sampai tak? Hampir lah. Hampir sampai tak selesai. Hampir sampai. Waktu tu lah Fed nak taper. Tak tahulah kenapa. Takkan Fed tarik Fibo? Meeting tarik Fibo. Seronok kan. Tarik Fibo, kita pergi tapering. Senang meeting macam tu. Hampir. Belum sampai Pian. Hampir. Kalau dia sampai tu kita tunggu wave 2. Kita memang tunggu dia sampai kan. Saya, Pian dan rakan-rakan yang ramai kat sini, kita tengah tunggu ni. Waktu tu semua orang kata sell. Zul akan sekali lagi macam ini berlaku. Cari buy. Macam masa kat sini. Kita cari kat mana nak buy. Orang kata saya gila, Kimi. Kimi dah pancing lain. Saya kena halau. Saya tukang hidang karipap, Faiz. Masa, Kimi, Faiz, waktu kat sini, tak tahu Pian ada join ke tak. Waktu kat sini, saya seorang-seorang. Kita cari buy. Fed kata nak meeting, kita cari buy. Sampai orang mesej saya, kau gila apa market jatuh. Kan? Tapi tak sampai. Tak kena. Turun dekat sini kan. Dia turun kat sini, tak sampai sikit lagi. 1-2 poin ke. Saya dapat tangkap dekat sini. Dekat 2 ke dekat sini. Saya pun tak ingat. Pegang. Sebab itu melabur. Itu bukan trading. Itu kita memang nak pegang. Jadi kalau terlepas movement ini, cari benda ni lagi. Orang sampai mesej, kau gila apa? Pian baru ikut kan. That time tak faham sangat lagi market dynamic. Waktu market jatuh tu lah kita buy. Yang kau buy waktu kat atas ni apa hal? Itu untuk melabur lah. Untuk trading, anda bukannya nak pegang 5-6 tahun kan. Itulah maksud dia. Okey. Kita kat mana tadi? Euro, USD JPY. Euro JPY masih ke bawah. Kita ada press conference by Lagarde. Kita ada US GDP. Sekejap jam berapa dah ni? Lagi 4 minit. Lepas ni kita tengok US GDP. GBP JPY masih lagi ke bawah. Tapi kalau dia terus jatuh semasa, jangan. Itu mungkin jauh lagi sebab GU ni kita dah lukis ke bawah. Ni dah 2. Ni dah habis dah. Ni memang 2.
Saya mungkin tukar benda ni. Saya mungkin tukar ni macam ni. Ini satu. Ini dua. Kalau tak dia terlalu lemah. Ini tiga. I think saya tukar dia macam ni. Kalau tak terlalu kuat US dollar terlalu kuat kat situ. Sekejap. Faham tak kenapa saya kena tukar dia? Kalau tak kita US dollar terlalu kuat. Jadi kita habiskan satu kat sini. Dan kita akan ada correction dua. Faham? Masih pegang kan? Untunglah SOM. Saya pegang XLE. XLE je kan. Itu 4 dan ini 5. XOM pegang dia, jangan itu simpan. Itu simpan kan. Itu jangan jual. itu buat reta. Tu trading buat reta. Konsep saya kita nak trade untuk buat harta. Tu konsep saya dalam trading. Melabur. Bukannya cuma trading. Konsep saya adalah melabur. Trading sambil cari peluang untuk melabur. Itu konsep saya. Okey, dan ini adalah wave. Alah. Tak dapat nak tarik dah pula dia. Okey. Faham? Saya tak dapat nak ni. Boleh tak dia jatuh? Boleh. Tapi this one look more more masuk akal lah structure ini. Yap. Yang macam XOM tu kita yang tu pegang. Nasib baik Pian nak beli Xiaomi. Saya ingat tak apa saya sebut Pian? Tak sesuai. Ada beli Pian Xiaomi? Saham Xiaomi. Bukan masanya. Okey, lebih kepada movement inilah. Kalau tak di sekarang ni terlalu, kalau kita katakan itu adalah wave 3 dalam 3, terlalu ni nanti saya ni balik. Ni adalah wave 2. N group bertambah tapi. Boleh. Kalau beli untuk lama tak apa. Okey, ini adalah untuk GBP US dollar sekarang. Barulah dia kena cerita kepada yang lain. Ini 1, 2, maksudnya ini adalah 1 biru. Ini 2 biru. Dan 3, 4, 5. Baru dia kena cerita. Sama cerita dengan yang lain. Okey, jadi itulah untuk dolar. Nanti saya letakkan yang lebih detail lah lukisan dia. Saya buat 5 minit, 5 minuet. Okey. Yang GU. Nampak lebih macam ni lah. Nampak lebih seperti ini. Kalau turunkan dia kepada time frame kecil, tak salah Kimi. Kalau anda letakkan sebagai biru, mungkin itu. Saya kena tengok kepada lain-lain pair GBP. Ini mungkin adalah yang seperti Kimi sebutkan, iaitu ini. Yang ini, lepas tu kita habiskan satu ni. Sebabnya kalau tak, wave 3 kita terlalu panjang. Faham tak? Wave 3 kita terlalu panjang. Tak salah Kimi, don't worry. Tak salah. Mungkin itu. Tapi untuk mula-mula saya akan letakkan ini dahulu. Dan saya akan tukar bila depending kepada wave 2, wave 1 habis kat mana wave 2. Kalau tak kan, ni maksud saya, wave 3 kita ni jauh sangat. Kalau kita letak macam ni, wave 3 kita jauh sangat.
Ini adalah area equilibrium ABC dekat sini. So, wave 3 kita jauh. Jauh, lebih 1618 kan. Itu mungkin minuet. Itu sebab dia. Tapi untuk lukisan awal tu, saya akan biarkan macam ni. Saya akan biar macam ni dulu. Tak salah kini. Betul. 1, 2, 3, 4, 5 dalam minuet. Lepas tu ini adalah dalam minit. Lepas tu ini habiskan 1 yang merah. Tak salah, don't worry. Kalau tak laju sangat, wave 2 kepada 3 ni jauh sangat kan. Jauh sangat. Betul tu. Apa pun dia habis, tak kisahlah color dia. Tapi ini adalah 1. Tak dapat nak jadikan dia sebagai 3 tadi kan. Kalau tak laju sangat, berdesuk. Ada Brexit ke laju sangat macam tu. Tu yang tukar jadi diagonal. Ini sebagai diagonal. Okey, AUD US dollar sama macam ni. NZD US dollar sama. Jadi we might see a bit of US dollar punya weakness. GDP US lebih lemah, jangkaan 2.7 keluar 2.0. Seperti yang kita sebut petang tadi, kita tengok reaksi dekat pasaran saham setakat ini agak senyap, tak ada apa-apa lagi. We might see Wall Street yang lebih lemah. Kalau kita tengok GDP US sebentar tadi. Jobless claim 281,000. Advanced GDP 2.0. Nasib baik tak seteruk apa yang Atlanta Fed jangka. Atlanta Fed kat jangka 0.2 tau. Keluar 2.0. Masih bagus lah. Okay, so kita tengok Wall Street open. Malam ni ada tengok Wall Street ke mana. Itu boleh jadi mood dia. Setting the mood. Apple awal pagi esok, jaga-jaga. New Zealand dollar, nothing. Setakat ini. USD CAD, nothing. Tak ada apa-apa. Gold. Kalau US punya GDP lebih lemah, kalau itu boleh meningkatkan kemungkinan untuk Fed tak taper. Tak tahu. Kalau keluar 0.2 tadi, meriah. Betul-betul meriah, Pian. Tak tahu apa jadi kalau 0.2. Saya tengok statistik tu pun takut tengok. Apalah Atlanta Fed punya kerja. Tapi tak bohong sebab dia tengok kepada consumer spending. Gold, ini boleh buat macam ni. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu jatuh balik. Okey, faham? Nampak? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah sini senangnya nak jadikan dia sebagai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini B. Faham tak? A, B, C. Lepas tu B kat sini. Jatuh. Faham? Kalau setakat elite wave. Kenapa kita masih lukis ini ke bawah? Disebabkan oleh US dollar. Kalau gold ni tiba-tiba terus mencanak naik, break 1 kat sini, then mungkin saya akan lukis gold ke atas. Sekarang saya tak tahu. Ke bawah boleh, ke atas boleh. Di sebelah kanan ni, di sebelah kiri ni, tengok anda nampak tak saya buat something yang tak cun kat situ? Sebelah kiri ni. Maksud saya sebelah ni. Yang sebelah sini. Nampak tak saya buat benda yang tak, yang forcing the count. Yang sebelah ni. Tengok, kita kira dia. Dia boleh jadi motif
seperti yang kita tandakan 1, 2, 3, okey, 4 dan 5. Lepas tu kalau sini 5, sini 3, sini pun ada 5. Tetapi dia juga boleh habis 2 di sini. Macam mana? Ni maksud saya. Ini adalah, ingat, 3, 7, 11. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Okey. Ini adalah 3. A, B dan C. W, X. Lepas tu kat sini macam-macam boleh buat. W, X dan Y. Dah jadi 11 ataupun dah jadi 7. Naik ke atas. Habis 2. So, tak ada. Sekarang ni tak tahu dia nak buat apa. Satu orang duk tanya saya gold nak ke mana, gold nak ke mana. Saya tak dapat nak jawab. Sebab dia tak ada trend lagi. Kalau dia dah ada trend, menunjukkan higher high, ada incomplete sequence, then saya boleh lukis dia ke atas. Duk tanya tiap-tiap hari. Bang, gold naik ke turun? Gold naik ke turun? Kalau dia break satu ni, then saya akan katakan dia naik at least kepada this equilibrium. At least kepada this equilibrium. Kalau dia break satu ni, at least kepada 1877. Kurang-kurang pun. Ataupun terus ke atas. Selagi dia tak break satu ni, sekarang ni, dia sideways. Saya nak lukis macam mana? Ke bawah pun tak, ke atas pun tak. Kita lukis ke bawah ni sebab kita jangka US dollar kuat. Itu saja. Kita lukis ke bawah ni sebab kita jangka indeks masih ke atas. 2 sebab, iaitu indeks ke atas, dolar ke atas. Sebab itu kita masih lukis gold ke bawah. Itu sebab dia. Jadi saya tak dapat nak jawab kalau anda tanya gold ke mana. Saya trade 5 minit. 5 minit lagi dia tukar balik chart. Jadi saya tak dapat nak jawab anda. So, structure dia tak menunjukkan arah untuk semasa. Kalau anda tanya saya, yang ada trend sekarang adalah daily. Daily chart ke atas. Ini daily chart ke atas. Ini trend dia. Ini obvious adalah satu trend. Ini trend. Ini correction. Trend dia ke mana? Dekat daily ni. Trend ke atas. Ini correction. Goal ke kanan. Tu je. Betul? Goal ke kanan. Kita dah ada di sebelah sini. Kita ada 3 wave correction. 1, 2, 3. Itu dah complete. Kita dah ada high. Anytime dia boleh ke atas. Anytime dia boleh buat 7 swing ke bawah. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya tak tahu nak jawab anda goal ke mana. Goal saya tak ada trend dia sekarang. Tak payah PM saya esok pagi. Saya block setiap hari message. Tunggu live. Tunggu live ataupun saya letakkan ni kat sini. Okey, itu adalah untuk gold. Silver pun sama. So, kalau dia tak ada, saya nak jawab ada macam mana kan? Janganlah trade satu. Masalahnya mereka yang cuma trade satu instrumen. Setiap hari dia nak cari trend benda yang satu tu. Kalau dah memang tak ada trend, nak jawab macam mana? Satu, jangan trade satu instrumen. Bukannya MT5, MT4 tu ada satu ke? Kan? Betul. Mahirkan 1-2 instrumen. Lepas tu boleh mahir yang lain. Tapi masalahnya tak setiap hari trend tu ada. Jadi anda sedang limitkan anda. Itu bagi saya satu belief yang salah. Tapi saya tak kata jangan belajar satu instrumen sampai pandai. Tapi
saya kata jangan trade satu instrumen sahaja. Itu dia. Itu salah. Kalau benda tu salah, saya kata salah. Tak kena. Ya, anda bagi tahulah kat siapa-siapa pun. Itu tak betul. Sebab tak setiap lekuk ni, setiap ni adalah tradable. Tak setiap masa berlaku trend. So, tu tak ada trend. Sama silver. Silver dah lengkapkan that 3 wave correction dia dan mencapai equilibrium 100% dari Ogos. Dari Ogos punya high ni, Ogos ni adalah Ogos. Ya. Kita dah sampai 100% dekat sini, di sini. Dah sampai. So asalkan anda tak short. Tanya soalan tak apa. Ni yang pergi tanya tiap candle tu yang saya sakit pinggang nak jawab. Tiap candle ni engulfing bang, naik tak? Kalau teknik anda kata engulfing tu menyebabkan dia naik, trade lah. Yang tanya saya, mana saya tahu. Pelik betul. Confident sikit dengan teknik sendiri kan. Tak payah confirmation. Masalah tahu tak kenapa orang tanya macam tu? Orang macam tu dia tak confident dengan teknik dia sendiri. Kalau dia kena stop loss sebab dia masuk pakai teknik dia, tempat yang dia tanya tu, orang tu yang akan salah. Kalau saya jawab, saya yang salah. Kalau dia kena stop loss. Nampak tak? Saya jawab salah, tak jawab salah. Baik, saya tegur terus. Betul tak, Kimin? Dah ada teknik kata kat situ buy lah. Tanya saya buat apa? Betul tak? Mana saya tahu teknik anda? Pelik betul. Okay, so silver sama seperti gold. This move. Okay, minyak. Saya ubah sikit selepas sesi kita petang tadi, Pian. Saya letakkan less bullish. Baik. Minyak. Saya letakkan less bullish. Ikut pergerakan indeks. Kita habiskan dulu pergerakan ini. Tak kisah. Faham, Pian? Itulah. Faham? Sama seperti yang kita tengok indeks. Boleh? Barulah kita dapat beli XOM lagi. Takkan Pian seorang dia nak makan XOM kan? Pian? Okey? Kalau dah beli kat sini, janganlah pergi jual XOM tu. Kalau buat pergerakan ni, XOM akan retrace, then XLE, XOM. XOM tu syarikat Exxon. Barulah kan. Jadi saya tak letakkan terlalu ni. Tapi ini mungkin fractal yang kita lukis awal tadi. So saya tukar supaya kalau dia berlaku, kita trade. Kalau dia tak berlaku, janganlah trade. Cuma sabar je lah, jangan nak masuk semua lekuk. dia masalahnya bila orang guna yang trending teknik, dia kena tunggu trend. Dah kalau market tak ada trend, bukannya setiap hari ada trend kan. Tu yang jenis trade setiap lekuk 1, 2, 3, dia akan tak dapat nak pakai. Yang trader yang trade setiap candle, jangan ikut saya. Buang masa awak, buang masa saya. Betul, saya bagi tahu betul. Sebabnya hujung-hujung ada trade. Ni naik tekan, ni turun tekan. Itu. Lepas tu menung kan. Dah le. Okay, so kalau dia buat ini, wave 4 ni, bagi mereka yang intraday, wave 4 ni boleh trade tau. Faham? Wave 4 ni anda boleh trade. Ini lebih daripada 1618. Boleh? Dalam satu structure. So, kita ada reset wave 4, dan anda boleh trade. Itu adalah snake dekat daily. So, ini anda boleh trade wave 4 ni. Yang ini, tunggu dia buat structure dia lah. Ini adakah ini A, B, C, W, X, Y. Asalkan ada nampak 3 wave structure yang jelas.
3 structure yang jelas. Satu, anda nampak satu. Kalau dia terus naik, then dia break this low. Dia break low ini, ada tarik Fibo. Okey, dia tak perlu buat ni. Dia boleh jadi A, B dan C sebagai flat A, W, X. Tengoklah, tengok structure ni. Maksudnya kalau kat sini kan, kalau kat sini, tiba-tiba dia naik pecut ke atas. Tapi tak break atas. Itu X. Ini W. Itu A, B dan C. W, X dan Y ke bawah. Kalau itu berlaku lah. Tak nampak lah. Setakat ini macam ni lah. Okey, minyak. Kalau ni 4 ni boleh trade. Kalau nampak 3 wave yang clear, 4 tu boleh trade. Copper. Copper satu lagi kekuatan US dollar. Bila copper naik, itu adalah US dollar punya weakness. Faham? Copper, sekali lagi saya ulang. Dah seminggu saya ulang benda ni, Fian. Fian, seminggu dia dah ulang. Copper ni, satu minggu ni lah. Copper dekat futures, dia tak break high. Certain company dia break high. Pergi cari. Kita dah bincang pun pasal benda tu. Beberapa company copper dah break this high. So pullback ini, anda boleh trade. Dah berapa kali disebutkan. Pergi cari Faiz. Saya sebut direct kan jadi nasihat pelaburan. Jadi, faham Dia kalau Zul, dia duk sebut ulang-ulang-ulang, pergi cari. Pergi cari. Ni, anda tak akan dapat harga copper sekarang ni. Anda tak akan dapat. Siapa yang berniaga besi, keluli apa semua, anda tahu apa jadikan harga besi kan. Saya pun siapa sebut hari tu kan. Pergi tengok, saya tak dapat nak sebut. Mana-mana yang wave ini break high di sini, Faiz. Ini adalah high pada bulan tengah tahun. Ini tengah tahun. Ini bulan 5. Pergi tengok. Google je benda ni. Top 10 copper company on Wall Street. Dah cukup. Bukan, saya tak sebut pasal Malaysia. Anything yang ada berkaitan dengan komoditi, any retracement dia, tu. Okay? Euro AUD. So, Euro AUD. Analysis does not support market lift of expectation. Lagarde pushes back on market. Cantik. Momentum has moderated. Apa cerita Lagarde ni. So, kita ada euro yang naik lagi sekarang. Kita tengok euro US dollar. Lagarde punya statement. Ini masih wave 2. Tak ada. Kita tengok euro JPY. Euro JPY. Ini masih B. Dan GJ kita akan... GJ tak. So, kalau GJ naik ke atas, then anda boleh short. Anda boleh short pula. Kalau dia naik ke atas, then anda boleh long. Yang GJ in India. Kat India, kat Google. Okay. So, euro US dollar, ini masih wave 2. Tak ke mana lah. Macam tu lah dia. Sekejap tak ke mana. Jatuh balik. Okey, sini sebagai flat. Okey, itu adalah untuk... Ini adalah untuk... Apa dia? Untuk euro US dollar.
Okay, Euro JPY. Euro JPY. Nothing. Masih kat situ je lah. Jadi A, B dan C seperti kita sebut tadi. Euro GBP sama. There will be this bounce. So ini 1, 2. Masih ke bawah. Ini adalah Euro GBP. Ini adalah 1, 2. Lepas tu ini ke atas. Tapi I'm not going to trade it. Tak. Nothing untuk Euro GBP. Tak ada. Ni tak break. Ni tak ada apa-apa. Ini diagonal. GBP AUD. GBP AUD tak ada. Nothing. Ini mungkin 3, 4, 5. Sekejap tak break. Tak ada apa-apa. Nothing. Itu adalah GBP AUD. Kalau dia naik terus kat sini, kita habiskan ini macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita dah habis ke atas. Ini 1, ini 2. Lepas tu kita dah start habiskan 5 ni ke atas. Okay. Jadi kalau ini naik ke atas pecut, trade GN. Trade GN untuk short dari 2 ni. Bukan GA, GN. Untuk short dari 2 ni. Okay. Sekiranya ini terus naik ke atas. Kalau ini naik ke atas, then Euro US dollar, GBP US dollar jatuh ke bawah. Euro lebih jatuh daripada GBP. Euro GBP akan lebih banyak lagi ke bawah. Ini akan banyak lagi, akan ke bawah nanti. Belum sekarang. Ini masih lagi ke atas untuk lengkapkan wave 4 ni. Okay. GU nothing. Euro US dollar masih holding. Situ je lah dia. Itu je lah dia. So, kita masih jangkakan satu lagi kekuatan US dollar. Okey, ada soalan? Gold tak ke mana? Nothing. Atas turun, naik. Tak ada apa-apa. Ada soalan? Anything, any specific instrument yang anda nak tengok? You get a new Chef JPY sideway untuk semasa. NZD JPY satu lagi pullback anda boleh long. Untuk GBP untuk NZD JPY ni, kalau dia buat benda ni ke bawah, satu lagi pullback di sini, anda boleh cari long ni. Okey? Itulah untuk NZD JPY. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita sudahkan. Esok remind saya, kita sambung kepada topik kita, iaitu kepada market dynamic. Dan kita tengok kepada yang besar dalam fraktal yang sama dulu lah. Yang saya ceritakan kepada anda tadi adalah satu fraktal yang sama. Dan kita tengok detail dia. Besok kita habiskan kepada negatif dollar dynamic berserta dengan yen dynamic serta crosses dynamic, variasi untuk dollar dynamic. Dan selepas tu, minggu depan kita akan masuk topik seperti biasa, menentukan minda pedagang. Sambil tu, kita akan kecilkan kepada skop subwave dia. Jadi, banyaklah nota nak kumpul minggu depan. Macam-macam korang teka. Pergi tengok. Faham Tian? Kalau nampak tu nampak. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, tengok benda yang trending. Trending, tarik balik, masuk. Itu je. Okey, insyaAllah jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.